Ada berapa minit lagi? 20. Kita akan baca sepintas lalu dan mengambil nuktah-nuktah ataupun perkara-perkara penting. Selainnya kamu baca sendiri. Walaupun Al-Imam An-Nawawi kitabnya kamu telah pelajari sebelum ini, seperti Riyadhus Salihin, Matan Al-Arba'in, At-Taqrib wa Taysir. Taqrib wa Taysir tahun ni. Kemudian nanti kita akan belajar Sahih Muslim, syarahnya oleh Imam Nawawi. Dan mungkin kita telah membaca sebelum ini riwayat hidup beliau, tetapi riwayat hidup orang-orang soleh, khususnya orang yang kita mempelajari kitabnya, diulang-ulang tujuannya untuk mengambil iktibar dan menjadikannya sebagai ikutan. Muka surat 15 Jadi Al-Imam An-Nawawi kunyahnya Abu Zakaria. Kebiasaannya orang yang bernama Yahya ni, kunyah dia adalah Abu Zakaria. Walaupun Yahya, Nabi Yahya adalah anak kepada Nabi Zakaria, anak kepada Nabi Zakaria. Tetapi begitulah, menjadi kebiasaan orang yang bernama Yahya, kunyahnya Abu Zakaria. Yahya bin huwa Muhyiddin, laqabnya Abu Zakaria. Yahya bin Sharaf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi. Boleh lihat catatan tentang Al-Hizami dan An-Nawawi, seperti mana Al-Imam Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i misalnya ada dua pandangan tentang asal-usul penamaan ataupun laqab ataupun nisbah, yang lebih tepat lagi nisbah kepada Ar-Rafi'i yang kita akan belajar. Jadi Al-Hizami, di sebahagian moyang Imam Nawawi mendakwa bahawasanya Al-Hizami itu merujuk kepada sahabat Nabi yang bernama Hakim bin Hizam. Namun Al-Imam Nawawi sendiri menyatakan innahu ghalatun. Faham? Ghalat maknanya Al-Hizami yang ada dalam nasab beliau itu bukan merujuk kepada Hakim bin Hizam. Sebahagian ulama memaknakan Imam Nawawi itu, perkataan Imam Nawawi itu sebagai wara'. Maksudnya beliau tidak mahu bermudah-mudah dalam menisbahkan diri beliau kepada nasab yang besar, iaitu nasab sahabat. Namun Al-Imam Rafi'i berdasarkan catatan peribadi Imam Rafi'i sendiri, ya Rafi'i itu merujuk kepada sahabat Rafi' bin Khadij. Faham? Itu catatan daripada Imam Rafi'i sendiri. Maknanya berketurunan sahabat. Samalah seperti Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Ansari. Beliau ini keturunan Ansar, sahabat Nabi SAW. Okey. Kemudian tengok Al-Nawawi, nisbah kepada apa? Jadi Nawawi itu kita boleh tulis dengan alif An-Nawawi ataupun An-Nawawi. Dia kalau ikut qiyas dalam imla, Nawawi ini dia berasal daripada nawa, faham? Jadi bila kita buat nisbah, sepatutnya ada alif lah, Nawawi, faham?
bila nisbah itu dibuat begitu. Bukan. Kalau nisbah alif maksurah itu ditukar jadi waw. Nawawi. Itu kalau ikut kias Nawawi. Tetapi boleh juga ditulis dengan Nawawi, ada alif. Faham? Tengok nombor 4 bawah tu. Kata Imam Sayuti. Imam Sayuti ada menulis riwayat hidup Imam Nawawi dalam karya beliau berjudul Al-Minhajus Sawi fi Tarjamatil Imam Nawawi. Al-Minhajus Sawi itu adalah biodata ataupun tarjamah biografi Imam An-Nawawi. Dia kata Al-Imam Sayuti, wa ra'aitu kilal amrayni bi khattihi. Aku melihat sendiri catatan nama Imam Nawawi itu dengan tulisan Imam Nawawi sendiri dengan dua-dua cara, dengan alif dan tanpa alif. Justru bolehlah kita tulis kedua-duanya, tapi daripada segi kiasnya tanpa alif. An-Nawawi. An-Nawawi ni merujuk kepada sebuah kampung, kampung yang jaraknya dengan kota Damsyik 100 km belah selatan bawah. Bittihajil janub, bittijahil janub, sebelah selatan 100 km. Maknanya beliau ini daripada kampungnya pergi ke bandar Damsyik untuk belajar. Beliau belajar di Damsyik, Damascus. Dan beliau wafat di Nawa. Tanah perkuburan beliau di sana lah, di Nawa. Atas makam Imam Nawawi ini ada pokok besar. Pokok besar. Atas makam. Okey. Kemudian kita tengok lagi muka surat 16. Perkara-perkara yang penting, yang utama. Imam Nawawi lahir di Nawa. Wulidal Imamun Nawawi di Nawa. Bulan Muharram, tahun 631. Wa kanat bidayatuhu radhiyallahu anhu musyriqatan. Adalah permulaan kehidupan Imam Nawawi ini cemerlang. Beliau ini bukan asalnya macam sebahagian orang yang dapat hidayat masuk belajar agama. Tidak. Beliau daripada kecil lagi sudah dijaga oleh Allah kerana besar akan jadi orang hebat. Jadi tidak ada fasa dalam kehidupan dia yang maknanya sia-sia, walaupun semenjak daripada kecil. Sebab itu wa kanat bidayatuhu radhiyallahu anhu musyriqatan. Kemudian perhatikan apa yang bapa beliau ceritakan tentang Imam Nawawi. Fa hadha abuhu yuhaddithuna an syai'in min dhalika. Fayadhkuru. Ini bapa beliau menceritakan perihal Al-Imam Nawawi. Anna syekh kana naiman ila jambihi. Syekh maksudnya Imam Nawawi tidur di sebelah ayahnya. Ketika itu waqad balagha min al-umri 7 sinin. Umur beliau 7 tahun. Lailatas sabi' wal 20 min syahri Ramadan. Peristiwa itu berlaku pada 27 Ramadan. Fantabaha. Beliau, iaitu Imam Nawawi, terjaga di tengah malam. Wa aiqazani, lalu mengejutkan aku. Wa qala, kata Imam Nawawi, ya abati, ma hadha ad-daw'u alladhi qad mala'a ad-darah. Cahaya apakah ini yang memenuhi ruang bilik, ruang rumah? Fastayqa ahluhu jami'an falam nara kulluna syai'an. Qala waliduhu fa'araftu annaha lailatul qadri. Maksudnya anaknya bangun 27 Ramadan, malam ganjil, dan kata, ayah ni apa ni, cahaya penuh bilik ni, penuh rumah. Jadi bila bunyi bising, keluarga yang lain pun terjaga, tetapi tidak ada seorang pun yang melihat apa yang dilihat oleh beliau.
maka kami yakin malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian ada satu lagi peristiwa yang diceritakan oleh Ibnul Attar. Jadi Attar ni, Ibnul Attar ni anak murid Imam Nawawi yang telah mengumpulkan fatwa Imam Nawawi. Kalau ada kamu tengok kitab Fatwa Al-Imam Nawawi, yang himpunan fatwa itu bukan yang Imam Nawawi himpun sendiri, tapi hasil daripada himpunan anak murid Ibnul Attar. Ibnul Attar ni pun ada menulis biodata Al-Imam Nawawi. Zakara li Al-Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakishi waliullah. Ni Syekh Marakish daripada Morocco. Ra'aitu Syekh Muhyiddin wa huwa banu 10 sinin binawa. Ketika dia berumur 10 tahun. Wasibiyanu yukrihunahu 'ala al-la'abi ma'hum. Budak-budak memaksa beliau untuk main bersama mereka. Wa huwa yahrubu minhum. Sedangkan Imam Nawawi lari daripada mereka, wayabki, dan menangis kerana dipaksa oleh mereka untuk main. Dan pada ketika itu Imam Nawawi membaca Al-Quran. Lalu jatuhlah dalam hatiku rasa sayang dan kasih pada dia. Wa kana qad ja'alahu abuhu fid dukan. Imam Nawawi ini ayahnya telah meletakkan beliau di dukan, jaga kedai. Faja'ala la yashtaghilu bil bai'i wa syira'il Quran. Walaupun begitu, menjaga kedai tidak menyibukkan beliau jual beli itu daripada membaca Al-Quran. Kata Syekh ni dia wali Allah. Dia lalu kawasan tu, dia tengok ada budak kecil lain macam budak ni, umur 10 tahun. Lalu aku datang berjumpa dengan guru yang mengajar Al-Quran kepadanya. Fawassaituhu bi, aku bagi wasiat jaga baik-baik budak ni. Faqala, lalu guru itu berkata, amunajjimun anta, kamu ni tukang tilik ke? Bercerita perihal budak ni akan jadi orang besar. Faqultu, aku berkata tidak, aku bukan tukang tilik. Wa innama antaqani Allahu bidzalika, hanya saja Allah yang mengizinkan aku berbicara dengan apa yang aku ucapkan. Maksudnya kata-kata wasiat untuk jaga budak ini, Allah Ta'ala yang gerakkan lidah sehingga aku cakap. Fadzakara al-mu'allimu dzalika, lalu gurunya telah memberitahu ayahnya tentang peristiwa itu. Jadi bila ayahnya mendapat bisyarah, berita baik tentang anaknya tadi, faharisa alaihi ila an khatama al-Qur'ana wa qad nahazal ihtilam, maka ayahnya bersungguh-sungguh memastikan anaknya khatam Quran, dan umurnya ketika itu menghampiri waqad, sedangkan menghampiri umur baligh. Faham? Jadi ada sebahagian orang memang seperti mana Nabi lah, daripada kecil lagi telah dijaga. Orang-orang yang dibuka tabir perkara yang ghaib, maka dia nampak. Faham? Dia panggil, dia nampak amaratun nijabah, tanda-tanda yang apa ni, satu dia nampak daripada karakter, satu dia nampak berdasarkan kasyaf. Faham? Jadi Imam Nawawi antaranya mukhiliyatin nijabah, nampak bila kecil. Orang ni besar nanti akan menjadi orang yang berguna. Dan banyak kisah seumpama ini diriwayatkan tentang sebahagian ulama dan awliya. Okey, habis. Kemudian cuba tengok, Imam Nawawi mula belajar alim umur 19. Faham? Umur apa? 19. Maksudnya kalau kat madrasah ni tahun 1 lah. Dia ada pro dan kontra tentang masalah belajar ni umur berapa. Sebab ada yang belajar umur kecil, belajar alim lah. Kalau belajar Quran tak apa, sebab dia hafal je. Dia belajar yang menuntut kefahaman. Imam Syafi'i daripada kecil hafal Quran umur 7 tahun dah selesai, dan dah mula duduk dalam majlis di Masjid Haram, dan mula belajar dengan Imam Malik umur 13. Faham? 13 tu dah
matang. Itu Syafi'i. Kalau Syafi'i lain. Faham? Jadi dia punya negatif dia belajar umur 13, dia otak budak-budak. Faham? Yang dia belajar tu benda orang besar. Jadi dia tak dapat isti'ab secara matang lah. Walaupun dia boleh jawab soalan, tapi sebenarnya dia tak faham benda tu. Walaupun dia hafal lah, dia hafal matan tu, boleh jawab soalan, tapi sebenarnya dia tak faham. Sebenarnya sebab otak dia waktu tu bukan otak yang matang. Sebab itu orang yang mana habis belajar alim awal, tetapi lepas dia habis belajar, dia tak teruskan kesibukan dengan ilmu, sebenarnya dia telah mensia-siakan. Sebab bila kita habis belajar, otak kita lebih matang. Waktu tu kalau dia teruskan mutalaah, membaca, mengkaji, dia dapat lebih cepat sebenarnya. Faham? Tapi dia tinggalkan, dia dah memadai, tak masuk dah dalam ilmu. Sebenarnya waktu tu lah, selalu kita sebut waktu habis belajar lah waktu yang sesuai untuk belajar. Faham? Waktu habis belajar sebab kita umur dah banyak. Walaupun apa pun, tapi sebenarnya dia lebih matang. Jadi Imam Nawawi mula belajar umur 19. Jadi tak perlulah nak sedih kena ulang kelas. Faham? Tak ada apa, relax je. Kita bukan kejar tahun, kejar ilmu. Orang dulu belajar 15 tahun, 20 tahun untuk kenali. Ini belajar 8 tahun, kemudian khalas, berhenti. Untuk kenali 20 tahun, faham? Belajar Mekah, tak balik. Pergi tak balik 20 tahun. Balik dah umur banyak dah. Tapi sebenarnya orang yang belajar umur banyak ni dia lebih matang. Jadi asatizah kamu yang awal kan, sama itu semua belajar umur banyak. Sebab generasi itu generasi yang belajar umur dah tua. Macam kita semua ni belajar kerana ayah kita karkun. Faham? Kebanyakannya lah ayah ke abang ke, tapi lebih kurang macam tu je. Tapi asatizah yang awal ni, mereka belajar kerana mereka karkun. Faham? Dia dikarkun dulu, orang masuk madrasah. Sebab tu dia belajar betul-betul matang. Tapi ayah karkun ni biasa tak matang lah. Dia tak tahu apa. Gitulah karkun-karkun gitu. Mungkin karkunah, karkun macam perempuan, tak sabar. Okey. Sebab itu dia tak sama. Dia tak sama, dia punya tawajuh dia. Tak sama. Mula belajar umur 20 kan. Ustaz Sunung belajar umur 20 baru mula. Sebab tu tak heran ni, semua yang mengadu ni, saya ni ulang kelas, umur dah banyak. Ustaz-ustaz lama ni sebenarnya tak heran. Ya, apa aku umur 30 baru habis kan? 31. Jadi Imam Nawawi umur 19. Jadi kalau kita belajar, kita tahu apa maksud belajar. Jadi dia masalah ulang kelas ke apa ke, tak masalah. Okey. Imam Nawawi duduk di Nawa, tapi belajar di Damsyik, maksudnya belajar di bandar. Beliau ni orang special lah. Dia orang special. Memang daripada kecil telah diprogram. Sebenarnya daripada kecil lah, daripada azali lagi. Allah Ta'ala jadikan beliau tu sendiri, ayahnya, keluarganya. Kisah yang masyhur kan, ayahnya sangat menjaga makan anak dia. Jadi makan ni dibawa daripada kampung. Tak ada makan yang keli, tak ada. Makan beliau ni, ayah akan datang ke Damsyik, hantar makanan. Habis hantar. Nak pastikan anaknya tak makan sembarangan. Hantar tu daripada kampung makanan. Bukan beli kat kedai. Okey.
Kemudian kita tengok beliau mula belajar tahun bila? Sanata 49 wa 600. Kemudian beliau belajar di madrasah nama Rawahiyah. Tengok. Ini pun ada kisah dia. Wantalaqa fi talabil ilmi bihimmatin qa'sa wa azmin madin wa nashatin munqati'in nazir. Belajar dengan himmah yang tinggi, keazaman yang terus, dan kesungguhan yang tidak ada bandingannya. Fa akrim biha min nash'ah. Maka alangkah mulianya pembesaran beliau. Kemudian Imam Syayuti kata, wa idzal fata lillahi akhlasa sirrahu fa alaihi minhu rida'u tibin yadhharu wa idzal fata ja'ala al ilaha muradahu fa dhikruhu 'arfun dhakiyyun yunsharu. Apabila satu orang pemuda dia mentuluskan hatinya kepada Allah, maka untuk dirida daripada Allah, rida yang bagus yang akan muncul. Maksudnya dia akan diselimuti dengan bantuan daripada Allah. Wa idzal fata, bila satu orang pemuda menjadikan Allah sebagai maksud dia, maka sebutan namanya, maka sebutan tentangnya adalah umpama arf. Arf itu maksudnya haruman yang semerbak yang akan tersebar. Kemudian ajma'a, telah bersepakatlah kullu man tarjum, setiap orang yang menulis Bayarata Imam Nawawi, annahu lam yakun yamilu ila rahati wad-da'a. Beliau ini tak pernah cenderung kepada rehat dan senang lenang. Walam yastalidzal kasala wat tawaniya. Beliau tidak merasa lazat sifat bermalas-malas dan menangguh-nangguh. Bal innahu kana al-jidda wal ijtihada mutajassidaini fi syakhsin ismuhu an-Nawawi. Bahkan sesungguhnya bersungguh-sungguh dan berusaha telah mutajassidain, telah terbentuk di dalam individu yang namanya An-Nawawi. Fa ba'da khatmihi al-Quran, selepas beliau habis menghafal Quran di Nawa, ahabba, beliau suka untuk an yastazida min al-ilm, untuk menambah ilmu, wa yurwi ataupun wa yarwi ghalilahu bin nahli min ma'inihi, dan menghilangkan kedahagaannya dengan minum daripada sumber ilmu. Fama kana min abihi wa huwa ar-rajulus salih al-wara illa an istahabahu ma'ahu ila qiblati tullabil ilmi wa ka'batil ma'rifatil mahjujah Dimashq, وذلك لما ضمته بين جوانحها من جهابذة العلماء والمحققين. Jadi maksudnya bila beliau menunjukkan kesungguhan nak belajar, rasa dahaga, ayahnya istahabahu, bawa bersama pergi ke kiblat. Kiblat ni kiblat lah, maksudnya tempat orang datang, pelajar-pelajar ilmu datang. Waktu tu Damsyik jadi kota ilmu. Jadi dia umpamakan Damsyik ni seperti mana Kaabah makrifah. Kaabah ni Kaabah lah, makrifah pengetahuan. Al-Mahjujah yang didatangi. Seolah-olahnya seperti mana orang buat ibadat pergi Kaabah kan, berpusu-pusu pergi ke Mekah. Maka waktu itu Damsyik begitulah perihalnya. Orang datang berpusu-pusu, tapi dia bukan Kaabah ibadah, tapi dia Kaabah makrifah. Kemudian tengoklah nama-nama guru yang Imam Nawawi belajar. Al-Firkah Al-Fazari, beliau belajar dengan siapa? Fa akhadahu Syekh Jamaluddin. Beliau ni masa mula-mula sampai, beliau tinggal kat masjid bersama dengan itulah khatib Jami' Umawi tu. Jadi khatib tu bawa beliau pergi ke halqah Syekh Tajuddin Abdul Rahman bin Ibrahim Al-Fazari, Al-Ma'ruf bil Firkah. Jadi orang dulu ataupun dulu belajar ni, dia bukan madrasah. Bila sebut madrasah bukan macam ni. Bila sebut madrasah tu maksudnya masjid. Faham? Jadi kat masjid ada banyak tiang. Syekh ni duduk tiang A, tiang B, tiang C. Duduklah halqah dia. Faham? Ada syekh belajar mengajar satu fan, ada syekh mengajar banyak fan.
Jadi beliau dibawa pergi ke halqah Syekh ni, firqah Al-Fazari. Faqara'a alaihi durusan. Imam Nawawi baca dengan firqah ni Al-Fazari ni berbagai mata pelajaran. Walazamahu muddatan. Dan beliau bermulazamah, duduk berdamping terus dengan guru ni. Walam yakun lahu mawdi'un ya'wi ilaihi. Dan lepas itu Syekh tak ada tempat nak menginap. Fatalaba min asy-syekh mawdi'an yaskunuhu, dan Imam Nawawi minta supaya ada tempat menginap. Fa'tadhara asy-syekh Tajuddin. Dan Syekh ni dia minta uzur, dia kata dia tak ada tempat lah nak bagi tinggal. Bi annahu la mawdi'a ladaihi ghaira annahu dallahu ala Syekh Kamaluddin Isa al-Maghribi al-Madrasah Rawahiyah, fatawajjal ima ilaihi wa lazama washtaghala alaihi wa sara minhu masara. Oleh kerana tak ada tempat tinggal, beliau pergi kepada Madrasah Rawahiyah. Sebab madrasah tu ada tempat untuk orang yang belajar sana. Maka beliau pergi ke sana dan mulazamah dengan Syekh ini, dan wasara minhu masar. Jadilah beliau apa yang jadi. Panjang. Lepas ni siapa? Ustaz Muzakir. Ustaz Muzakir dah masuk lah? Belum ni. Tengok ni Imam Nawawi. Ibnu Attar kata, Imam Nawawi kata, wa hafiztu tanbih fi nahwi 4 ashhur wa nisf. Wa hafiztu ruba' al-ibadat min muhadha fi baqi sanah. Dia dulu masa zaman Imam Nawawi, orang tak belajar minhaj untuk jadi alim. Betul tak? Belajar minhaj. Orang tak belajar matan Safinah. Waktu itu kitab fiqh yang muqarrar ni sudah tentulah tak sama dengan kitab yang muqarrar sekarang. Betul tak? Jadi kitab fiqh yang muqarrar untuk orang belajar fiqh Syafi'i waktu itu, kitab Tanbih dan kitab Muhazzab. Jadi oleh kerana itu Imam Nawawi belajar kitab Tanbih. Jadi Tanbih beliau hafal selama 4 bulan setengah. Baki tahun beliau belajar Muhazzab, hafal. Dua-dua ni karangan orang yang sama, Abu Ishaq Syirazi. Jadi kitab Tanbih dengan kitab Muhazzab ni boleh dikata hampir pupus lah orang yang belajar. Sedangkan dulu orang jadi alim ni belajar Tanbih, belajar Muhazzab. Sebab itu kitab Tanbih ni banyak orang yang khidmat pada dia. Sebab waktu itu, itulah kitab yang menjadi rujukan. Tapi bila mula keluarnya kitab Minhaj ni, selepas itu semua orang khidmat pada kitab Minhaj pula. Faham? Begitulah fasa yang Allah Ta'ala buat. Setiap zaman ada dia punya rezeki dia. Sebelum kitab Tanbih muncul, orang belajar kitab apa? Jadi fiqh Syafi'i. Faham? Orang belajar kitab Mukhtasar Al-Muzani. Faham? Karangan anak murid Imam Syafi'i. Semua kitab-kitab tu ditulis berlega atas Mukhtasar Muzani. Faham? Cuma Mukhtasar Muzani dia walaupun nama Mukhtasar, tapi sifat dia tak samalah macam Minhaj, tak sama macam Tanbih. Jadi sebab itu di Hadramaut dihidupkan amalan membaca Tanbih dan membaca Muhadzab. Tapi dia tidaklah masuk dalam silibus. Tanbih ni dibaca dalam daurah. Kalau bulan Rejab ni dah dibuat daurah musim panas, jadi peserta daurah lebih kurang 40 hari. Jadi kitab ini dibaca Tanbih. Hidupkan balik. Yang kedua Muhazzab. Muhazzab ni dibaca dalam Rawhah. Rawhah ni dia ada pengajian mingguan. Mingguan akan dibaca beberapa kitab. Jadi dibaca kitab Muhazzab. Muhazzab dikarang oleh orang yang merupakan wali Allah, ilmu barakah, Al-Imam Abu Ishaq Syirazi. Tengok Imam Nawawi ni.
وينقل الإمام ابن العطار عن الإمام النووي رضي الله عنه خبرا يدل على عظيم عناية الله سبحانه به فيقول. Ini kisah ni, ada sebahagian orang bila dia ulas kisah ni dia tak boleh nak faham. Dia rak pula kisah. Kisah ni ringkasnya, ada sekali Imam Nawawi mengatakan, terlintas di fikiranku aku nak belajar ilmu perubatan, tib. Khatara liya al-ishtighal bi'ilmi at-tib fashtaraitu kitab al-qanun. Lalu aku telah membeli kitab al-qanun. Faham? Qanun ni kitab Ibn Sina. Kitab tib, qanun at-tib Ibn Sina. Wa azamtu 'ala al-ishtighal. Jadi aku azam nak baca muta'ah ni, dapat sikit ilmu perubatan. Bukan dosa, perubatan, kerja komik. Faham? Fa azlama 'alayya qalbi. Lalu bila dia mula je baca buku tib tu, hati dia jadi gelap. Tak boleh gelap. Kalau nak menulis tak boleh, tak ada. Sebelum ni letak je pen, lancar, ilham tu datang. Tapi bila dia mula buka buku tib tu, maka ilham yang lancar sebelum ni seperti terhenti. Wa baqitu ayyaman. Beberapa hari aku berada dalam keadaan tak boleh buat apa-apa, maksudnya segi ilmu. Maka lalu aku fikir, apa sebab dia? Apa muhasabah dia? Beliau ni warak, memang warak yang paling tinggi lah. Setiap hari puasa, makan sehari sekali je. Bila makan, iaitu pada waktu sahur. Saya sekali tu makan waktu sahur. Sahur atau buka puasa, kurang antara tu. Maknanya apa? Kalau kita macam-macam lah, tak payah muhasabah, main game, macam komik, buat tu lah, buat ni. Imam Nawawi orang yang sangat warak kan. Maka beliau muhasabah, wa min aina dakhala alayya ad-dakhil. Yalah, bila benda putih, hitam sikit pun nampak kan. Kita memang sedia gelap, dia pun tak rasa hati dia gelap. Sebenarnya tak rasa, memang sedia gelap. Orang yang memang hati lancar, benda sikit berbeza, dia boleh detect ini ada masalah. Apa sebab dia? Jadi datang daripada mana ni sampai gelap ni? Fa alhamani Allah Taala anna sabahu ishtighali bitib. Fa bi'tu fil hal, jadi aku jual beli kitab. Wa akhrajtu min baiti kullama yata'allaqu bi ilmi tib. Aku keluarkan dari rumahku semua buku berkaitan dengan tib. Fastanara qalbi wa raja'a ilayya hali wa 'udtu ila ma kuntu 'alaihi. Jadi ada orang tak faham kisah ni, dia rak Imam Nawawi. Ada satu muhakkik lah, dia muhakkik kitab Imam Nawawi. Dia muhakkik kitab Imam Nawawi Syarah Abi Daud Al-Ijaz. Jadi saya baca, bila sampai kisah ni, dia rak. Ibn Tib ni ilmu yang mulia, faham? Imam Nawawi sini, Imam Syafi'i sini sebut kan, ilmu ada dua. Ilmu tib, ilmu fiqh untuk agama, ilmu tib untuk badan. Al-ilmu ilman, ilmu fiqhi lil adiyan, wa ilmu tibbi lil abdan kan. Tapi orang yang special ni, Allah Ta'ala nak khususkan dia hanya untuk ilmu agama sahaja. Faham? Itu pilihan Allah untuk dia. Ada ulama lain belajar ilmu tib tak gelap hati, memang ada. Hanya ada. Faham? Tapi ini yang Allah Ta'ala pilih takdirnya untuk Imam Nawawi. Ya susah nak faham. Faham? Allah Ta'ala boleh buat. Allah Ta'ala boleh buat seseorang dia belajar ilmu yang mungkin kita kata ilmu tu ilmu agama, tapi untuk dia, oleh kerana dia nak dia khususkan untuk satu ilmu, maka dicenderungkan hati dia untuk ilmu tu sahaja. Faham? Itu semua rezeki berbeza kan. Jadi apa yang tak faham ni? Benda mudah je nak faham. Tapi oleh kerana jiwa suka kritik, gopoh kan dalam kritik, tu jadi penyakit. Faham? Salafi lah, Salafi. Hakik tu Salafi, memang panggil macam tu. Benda bukan susah nak faham pun. Okey. ويذكر غير واحد من مترجميه أنه رضي الله عنه كان مضرب المثل
fi ikbabihi ala talabil ilmi lailan wa naharan wa hajrihi an-nawma illa an ghalabah wa dhabti awqatihi biluzumi ad-darsi wal kitaba wal mutala'a wa taraddu ila syuyukh. Beliau ini midrabul mathal. Beliau dijadikan sebagai contoh. Darbul mathal orang panggil. Macam contoh Pak Pandai adalah sebagai simbol apa? Pak Kaduk simbol apa? Tanggang simbol apa? Dalam Melayu kan. Jadi itu dipanggil midrabul mathal. Jadi kalau nak bagi contoh orang yang rajin belajar, Imam Nawawi lah antara tokoh. Beliau belajar 6 tahun je Imam Nawawi. Faham? 8 tahun 6 tahun sahaja berjalin. Tapi Masya Allah tak tidur. Bila tidur, bila betul-betul menguasai mengantuk. Dalam kelas memang tak lah. Ini cerita luar kelas ni. Kelas memang tak ada. Tak ada. Ni luar kelas. Makruf kan Imam Nawawi ni tak 2 tahun pertama, maksudnya tahun 1, tahun 2, beliau tak tidur baring. Faham? Tidur duduk. Ada dalam kelas dia duduk. Ni tidur luar kelas ni. Beliau selama 2 tahun, Imam Nawawi sendiri cerita, saya tidak meletakkan lambung di atas tanah. Faham? Baru jadi Imam Nawawi. Jadi targhib lah. Tak ada suruh pelajar buat macam ni. Pelajar akhir zaman ni simple je. Belajar waktu belajar, main waktu main, tidur waktu tidur. Tak perlu buat lebih. Bahkan ada nasihat daripada ulama, siapa yang belajar waktu main, maka waktu, siapa yang belajar waktu rehat, nanti waktu belajar dia tak boleh belajar. Faham? Faham tak? Dia belajar waktu rehat, maksudnya malam tak tidur. Waktu belajar sebenarnya dia boleh belajar? Tak boleh. Apa yang lafaz dia? Man qara'a waqta ta'til. Apa dia? Man apa? Man hassala waqta ta'til attala waqta tahsila. Faham? Man hassala waqta ta'til attala waqta tahsil. Jadi siapa yang dia baca waktu suruh rehat, nanti waktu yang sebenarnya kena belajar dia tak dapat buat. Faham? Penat. Jadi untuk belajar hari zaman ni, dia belajar waktu belajar, lihat waktu rehat, main waktu main. Khalas, senang je. Beliau sentiasa menjaga masa, menulis, mencatat, mutola'ah, menjumpa guru, dan banyak lagi. Ini pun termasuk jugalah motivasi untuk kita. Samping kita baca adab, ta'lim kan. Ni pun ni hidup. Yang ta'lim tu teori, ini adalah contoh hidup. Supaya kita dapat inspirasi dan paling kurang menambah pengorbanan belajar ni. Walaupun beliau ni orang special daripada kecil, tapi dia tidak berpada dengan specialnya dia. Oh, ada wali sebut saya masa kecil ni akan jadi orang besar, jadi dia masuk madrasah buat lebih kurang. Saya ni wali kata saya jadi alim besar. Tak, dia lipat kali gandakan usaha dia. Itu Imam Nawawi. Kalau ni kuali ni boleh tak dapat? Santai je dapat. Dia ilmu benda lain, bukan yang kita hafal tu. Dia benda lain. Faham tak? Antara sifat Imam Nawawi ni pelbagai lah. Pelbagai. Dalam bab ilmu, dalam bab ibadat, memang beliau warak kan. Kalau kita tengok ada satu kitab dikarang oleh Imam Nawawi ni, Bustanul Arifin. Beliau ni
kalau sebut nama ustaz dia, dia tak akan sebut nama secara ringkas. Dia akan sebut. Dia akan sebut penuh sekali dengan laqab. Kalau berulang lagi nama, dia akan sebut lagi. Orang sekarang ni sebut nama siapa contoh? Ustaz Abdul Hamid dia. Ustaz Hamid. Kau ingat kawan hang? Ustaz Hamid. Ustaz Abdul Hamid. Paling kurang kan? Itu contoh lah. Imam Nawawi ni dia punya ta'zim yang sangat tinggi. Itu salah satu lah daripada sumber kejayaan dia. Beliau kalau sebut nama guru dia akan sebut penuh. Satu sebut nama penuh bersama dengan apa? Pujian terhadap gurunya. Orang panggil apa guru tu? Al-apa? Maka beliau akan sebut secara penuh. Walaupun nama tu berulang banyak kali, dia akan sebut juga dengan nama yang penuh. Wallahu a'lam. Subhanallah.